Amin. Amin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, Engkau kumpulkanlah kami bersama baginda Nabi SAW. Amin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, Engkau kumpulkanlah kami pada hari penerimaan anugerah cemerlang sekolah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slow je jawab salam ya. Kata guru saya almarhum Tuan Guru Ismail Kamus, kalau jawab salam slow, lemah longlai, tak larat, itu tanda-tanda tak lama lagi nak meninggal dunia. Tak sempat ambil SPM Kang. Dek, pada lafaz salam ada satu doa yang luar biasa. Bila Nabi sampai Madinah, Nabi sebut satu hadis yang masyhur. Nabi kata apa? Asyus salam. Para ulama hadis bahas, kenapa Nabi kata sebarkan salam? Sebab salam adalah satu doa yang cukup luar biasa. Sebab pada lafaz salam itu ada doa yang bertingkat-tingkat dan berlapis-lapis. Jangan pandang mereka, pandang saya. Siapa lalu pun depannya jangan pandang saya. Sebab saya watak utama, faham? Yang lain tu watak sampingan. Kalau Adam cerita Mak Kilau ni semua British, saya. Sambung. Pada lafaz salam, macam ni je salam, sin, lam alif, mim. Tambah alif di hadapan sin jadi apa? Aslam ataupun Islam. Memberi salam is essence of our religion. Intipati agama kita. Sebab apa? Salam adalah bukti agama Islam, bukan agama keganasan. Islam ini adalah agama bila dia bertemu dengan orang lain. Perkara pertama yang patut seorang Muslim buat adalah mendoakan kesejahteraan saudara dia. Islam adalah agama yang jauh daripada provokasi. Biarlah orang Denmark bakar Quran kita takkan react dengan bakar kitab mereka sebab kita tahu kita adalah satu bangsa yang tenang, ribut jiwa. Kita adalah bangsa yang tenang sebab apa kita tahu? Sebab kita tahu bahawa kita ada dalam keadaan yang benar. Betul? Dek, pada lafaz salam ada doa kesejahteraan. Ma makna kesejahteraan? Apa makna salam? Sejahtera. Dapat straight A sejahtera tak? Sejahtera tak? Belajar masuk. Sejahtera tak? Amat sejahtera ni best. Best tak? Belajar masuk. Kamu buka kertas peperiksaan, kamu buka-buka soalan yang kamu study malam tadi. Sejahtera tak? Best tak? Kamu tiba-tiba apply UPU, kamu dapat universiti kamu nak. Sejahtera tak? Asyus salam, sebarkan salam. Sebab Islam hari ini akan nampak asing. Hari ini dah dekat dengan kiamat. Nabi sebut apa dek? Tanda-tanda hari kiamat dah dekat bila mana salam itu asing kepada orang lain. Pernah tak kamu jumpa orang, kamu bagi salam? Try buat social experiment. Ini kan ramai-ramai suka TikTok kan? Saya baru buat TikTok, cikgu, sebab saya tengok TikTok makin lama makin mengarut. Jadi saya kena masuk. Saya kena buat konten TikTok. Alhamdulillah, baru satu posting FYP. Malas lah kan. Alhamdulillah lah, dalam masa seminggu dapat 13,000 follower. Tapi dek, kita bukan nak kira follower ataupun tidak. Sebab orang yang paling banyak follower siapa? Nabi SAW. Betul? Okay, patah balik cerita. Pernah tak kamu try bagi salam dekat orang yang asing? Kalau kamu bagi salam dekat orang asing, kamu nak try buat social experiment, tiba-tiba dia kata apa? Kenal ke? Dia kata. Kan? Sedangkan salam itu tiada yang asing sebab kita semua bersaudara. Faham? Baik, panjang-panjang cerita ni Ustaz nak salam. Ustaz nak jawab salam, kuat sikit boleh? So siapa tak jawab salam lepas ni, memang jawab salam slow gak, insya-Allah 3 kali Jumaat. Okey? Lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, dah bunyi dah. Bagi laluan azan ke saya terus? Azan dulu Kita bagi laluan untuk muazzin, untuk Bilal kita lantunkan azan dan insya-Allah kita sambung. Tafadhal muazzin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik, masa kita tak banyak sebab saya diminta untuk berhenti kurang lebih 9 lebih. Saya nak bagi pesanan tazkirah ringkas untuk adik-adik 3 perkara. Berapa perkara? Berapa perkara? 3. Simple, sharp but short but sharp. Sorry lah, muat band 4 je. Adik-adik, bila kita bincang pasal SPM, saya suka bawa 3 perkara dan nasihat ini saya selalu ulang-ulang kepada adik-adik, apatah lagi adik-adik yang dah last minute, betul? InsyaAllah kamu akan SPM awal bulan 2. Dan terus terang, kalau kita cerita pasal usaha, kalau kita cerita pasal effort, kita boleh kata hampir mustahil kalau kamu nak berubah ataupun kamu nak pulun sekarang. Sebab itu, sabar dengar dulu. Sebab itu, bila kita cerita pasal pelajaran, pendidikan, menjadikan manusia itu satu manusia yang tamadun, kita bukan cerita 1 minggu, 2 minggu. Saya berdirilah, cerita pasal motivasi duduk tak best. Bila kita cerita nak membangunkan tamadun, dek, minta maaf dek, ini adalah kebenaran yang pahit, minta maaf, tak ada apa yang boleh kita lakukan dah. Kalau kita cerita SPM bulan 2 ni. Tapi SPM bukan hanya sijil pelajaran Malaysia, tapi SPM adalah sijil Padang Mahsyar. Maka bila kita faham SPM dengan ufuk pemikiran yang lebih luas, kamu kena faham bahawa kamu belum terlambat. Dan sebenarnya dalam Islam adik-adik, tak ada istilah terlewat dan tak ada istilah mustahil. Kenapa? Jom kita patah balik dalam sirah peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat wahyu yang pertama. Apa ayat yang pertama Nabi dapat Al-Quran? Iqra. Sabah. Nabi datang oleh Jibril. Jibril kata pada Nabi, Iqra. Apa kata Jibril? Apa kata Nabi? Aku tak tahu baca, betul? Jibril ulang kali kedua. Iqra. Apa kata Nabi? Aku tak tahu baca. Semua tahu cerita ni.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ramai orang bahas surah Al-Ala ataupun Iqra maksudnya kena membaca buku. Tapi izinkan saya bawa pendapat guru saya Syekh Usamah yang berbeza. Dia kata apa, Dik? Kenapa bila Nabi dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tiba-tiba Nabi boleh membaca? Sebab apa seolah-olah macam ni? Saya kata pada kamu, Dek, berubahlah jadi orang cemerlang. Tak boleh lah Ustaz. Dek, kamu boleh pandai. Tak boleh Ustaz. Ni apa? Apa yang adik ni kata? Alasan. Alasan betul? Tapi Nabi bagi alasan tak? Nabi bagi alasan. Nabi bagi alasan apa? Aku tak tahu baca, aku ummi. Aku tak tahu baca. Tapi Jibril nak ajar satu pelajaran yang cukup besar untuk geng-geng last minute. Untuk geng-geng yang rasa putus harapan. Saya ucap tahniah kepada orang yang dah mula awal belajar, dah mula daripada form 4, dah mula daripada form 3. Alhamdulillah, teruskan usaha kamu. Tapi jangan lupa bahawa kita kena belajar sesuatu daripada peristiwa ini. Apa kata Iqra? Apa kata Jibril? Jibril kata apa? Iqra bismi rabb. Apa maksudnya? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang korang ni ada kena kapan kang? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Seolah-olah Jibril nak ajar Muhammad, Jibril nak ajar Rasulullah, Jibril nak ajar Habibullah, Jibril nak ajar kekasih kita bahawa wahai Muhammad, aku tahu engkau tak boleh baca. Jangan jadikan alasan. Sebab apa? Bacalah dengan Tuhanmu yang boleh menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Tuhanmu tahu engkau tak tahu membaca, tapi dia boleh bagi engkau membaca, dia boleh bagi engkau kenal huruf, dia boleh bagi engkau jadi orang yang cemerlang dengan kun fa yakun. Untuk orang-orang yang dah dekat dengan waktu yang hujung-hujung ni, adik-adik usaha lagi. Tapi jangan lupa bahawa kita juga mengharapkan pergantungan kepada keajaiban agama ini. Keajaiban Allah. Manalah tahu masuk-masuk. Ustaz, saya memang tak harap Ustaz sangatlah matematik ni saya contoh. Tapi harap-harap lulus. Kita mengharap contoh. Ataupun paling tidak, Ustaz saya nak dua ni ada Ustaz supaya SPM saya valid, nak ada sejarah dan juga sejarah dan juga bahasa Melayu. Sorry, tak cukup Melayu. Bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Contoh. Di dalam waktu yang terdekat ni, double up usaha kamu tu tambah dan pada masa sama jangan lupa untuk menggantungkan diri kamu kepada pergantungan Allah. Cuma mana boleh mengharapkan keajaiban tanpa usaha, boleh ke? Harap-harap kan nanti kan tengah-tengah masuk Dewan Exam, tiba-tiba tertidur. Lepas tu bangun-bangun, kertas peperiksaan penuh dah dengan jawapan. Kau ingat engkau ni awliya. Kau ingat engkau ni Nabi, ada mukjizat. InsyaAllah kalau kamu amal ke apa yang saya nak ajar ni, kamu tidur dalam Dewan Exam, bangun penuh paper kamu. Penuh dengan air liur. Tak ada dek yang namanya keajaiban. Cuma berapa minggu lagi nak exam? Kita kira ujian lisan ni lah. Berapa hari lagi? Seminggu. Wah bang, confident seminggu. Seminggu lagi. Pompang-pompang ujian lisan, ada lagi baki lagi beberapa hari, betul? Dek, susun jadual kamu elok-elok walaupun usaha tu sikit. Sebab Allah tengok usaha. Allah tengok usaha kamu. Ya, hasil nombor 2. Sebab apa? Belajar daripada kisah seekor burung yang bila nampak Nabi Ibrahim, dalam riwayat kata burung hudhud, ada macam riwayat kata Nabi Ibrahim AS dilempar ke dalam api. Banyak haiwan buat tak tahu, tapi angkat atau ada seekor burung yang pergi ambil air, tuang. Orang kata apalah, haiwan lain kata apa yang kau buat ni? Burung. Macam-macam riwayat lah dia kata burung. Tapi belajar daripada kisah itu, apa kata burung tadi? Aku nak bila Allah tanya pada aku, apa usaha aku menyelamatkan Nabi Allah? Apa usaha aku untuk menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim daripada terbakar? Aku bagi tahu ni paruh aku yang kecil ni telah berusaha untuk madamkan api. Aku tahu Allah tidak akan menghukum aku sebab aku telah berusaha. Means walaupun 10 hari, walaupun 7 hari, walaupun tinggal 1 hari, malam tu study juga adik. Sebab apa? Seorang lelaki datang jumpa Nabi, ya Rasulullah,
Ni aku ada unta seekor, Aku nak buat unta ni, nak biar macam ni tawakal, atau aku ikat, lalu aku tawakal. Nabi kata, ikat untamu. Ni isyarat Nabi bahawa kena berusaha. Lalu lepas kalian ikat, kamu tawakallah. Maka habis doa tadi, ramai-ramai imam kita baca doa yang sangat menyentuh kalbu. Baca doa yang baik untuk kamu. Benda pertama kamu kena buat malam ni buat apa? Study. Tutup TikTok. Melainkan kamu buka TikTok, follow TikTok saya. Wow. Fokus, betul-betul fokus. Maka 3 perkara saya nak sentuh hari ini. Pertama, Dek, percaya dengan keajaiban Allah. Usaha sungguh-sungguh. Kita tak tahu ni, tiba-tiba tengah baca ni, baca buku sejarah, tengah baca apa? Suruhanjaya Qabaq. Contoh, baca-baca tiba-tiba masuk. Ini adalah nusrah Allah ataupun pertolongan Allah. Habis Ustaz, saya dah baca Ustaz, tak masuk semua. Padan muka. Sebab Allah nak ajar pada kamu, tak ada jalan ringkas ataupun tak ada jalan pintas. Hari ini dalam bulan Rajab. Tahu sekarang bulan Rajab? Sebelum ni bulan Muharram ada peristiwa hijrah. Dek, peristiwa hijrah dengan peristiwa Isra' wa Mi'raj, mana lagi awal? Hijrah atau Isra' wa Mi'raj? Angkat tangan seorang, siapa angkat tangan boleh bagi tahu jawapan? Ni bestnya pelajar kita seorang pun tak angkat. Siapa angkat straight A? Mana lagi awal? Isra' Mi'raj ke hijrah? Isra' Mi'raj. Nampaklah ada harapan kat bahagian perempuan ya. Alhamdulillah. Dek, Isra' Mi'raj dulu. Sambung sikit cerita. Mana Ustaz? Isra' Mi'raj, Nabi dibantu oleh Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi naik satu haiwan. Apa haiwan tu nama? Burak. Semua tahu. Dek, burak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau naik flight sekarang 8 jam, 5 jam. Kalau naik kenderaan pada zaman Nabi 1 hari. More of the story Ustaz, peristiwa hijrah Mekah ke Madinah. Kalau naik bas, siapa pernah pergi umrah? 8 jam ataupun 7 jam, naik flight 1 jam. Dik, peristiwa hijrah susah tak? Susah, Nabi kena kejar dengan pembunuh. Nabi kena macam-macam. Persoalannya, kenapa masa peristiwa hijrah, Nabi tak doa kepada Allah, Ya Allah, pinjamkan aku burak. Kan Nabi dah pernah naik burak. Ni, bulan Isra' Mi'raj. Nabi tahu Allah ada satu haiwan, satu makhluk yang kuda ini ataupun, tak salah namanya burak lah. Burak ni punya laju jauh perjalanan daripada Mekah pergi Palestin. Sekelip mata, kenapa Nabi tak guna burak yang sama pada peristiwa hijrah? Why? Sebab Allah nak ajar pada Rasulullah dan Nabi juga tahu bahawa kejayaan adik-adik dia memerlukan pengorbanan dan kepayahan. Kejayaan takkan datang bergolek. Bahkan Nabi, seorang Nabi Muhammad kan? Nak hijrah pergi Madinah pun tak Allah pinjamkan burak. Kalau tak senang perjalanan Nabi. Sebab Nabi juga nak ajar pada kita. Wahai umat aku, wahai adik-adik sedari sekolah Datuk Abdul Rahman Yaakob, kamu nak kejayaan, tak ada namanya shortcut. Tak ada namanya jalan mudah. So, perkara pertama saya nak ajar adik-adik, kena usaha dan tawakal. Ulang ayat saya ni, usaha, ulang. Dan tawakal. Ibarat sepasang sayap. Ibarat sepasang sayap. Salah satu sayap tiada, maka tidak boleh terbang. Maka dah ada ke cukup ke 2 sayap? Ke ada orang 3 sayap? Usaha, tawakal, soalan bocor. Ada? Ada ya, bohong lah. Saya pernah ambil SPM ni. Saya, Imam Muda Ashraf, Ustaz Don Daniel, kami ni baka lain sikit lah. Kami ambil SPM, aliran sains. Kau ingat kami cak ayam? Kami boleh ceramah 1 jam in English. When Allah Subhanahu Wa Ta'ala says in Quran. Tak adalah English bagus sangat. Tapi kami ambil sains. Imam Muda Ashraf, Ustaz Don. Saya lah yang betul-betul pure sains. Nak kata apa adik-adik? Kami zaman SPM, kami juga dapat cerita konon seolah-olah apa? Ni ada soalan bocor. Bohong.
Engkau berusaha lah ikut salam bocor. InsyaAllah esok tak masuk. Tak dapat tu ikut engkau lah. Nak fokus ke tidak. Tapi adik-adik yang paling penting, dia tak ada sayap ketiga, tak ada sayap keempat. Tak ada. 2 sayap ni. Apa namanya? Usaha dan cukup ke usaha bang? Jujur. Usaha cukup ke? Tak. Usaha lagi. Dan percayalah adik, andai kata ustaz kata adik-adik ni jujur, SPM kamu hari ni tidaklah secemerlang mana, usaha kena berhenti ke? Teruskan perjalanan. Andai kata adik-adik yang cemerlang macam saya, macam Imam Muda Ashraf, macam Ustaz Don, amin lah. Jangan berhenti berusaha. Sebab berapa ramai orang yang cemerlang SPM, bila masuk asasi, bila masuk matrikulasi, bila masuk diploma, mereka dah hilang keusaha mereka, dan mereka punya tekad. Sebab apa? Dah penat lah belajar masa SPM. Hidup ni penuh dengan usaha. Sebab apa? Bila kita berhenti berusaha, mati. Bila mati? Ustaz penat lah macam tu. Bukan maksudnya kena sentiasa berpenat. Tapi bila kamu berlari, kamu dah penat berlari, kamu janganlah berhenti. Pernah masuk marathon? Tak pernah? Ironman? Apatah lagi. Kalau kita dah tahu kejap lagi ada penamat, kita lari, kita penat, kita mula slow down jogging, betul? Tadi pecut, mula jogging. Jogging pun penat, berjalan. Kalau kamu berhenti, percayalah, bila kamu dah berhenti, susah balik nak bangun. Sebab apa? Dah seronok sangat rehat. Sebab tu hari ini nak bagi tahu, kamu tahu kenal Imam Muda Ashraf, kenal? Imam Muda Ashraf hari ini ambil keputusan drastik, ibu ayah. Satu benda saya respect dengan dia. Dia berhenti kuliah ni 2 bulan, 3 bulan ni, dia terus migrate ke Turki. Tak tahu bila dia balik. Kenapa dia pergi migrate ataupun hijrah ke Turki? Bukan dia tak sayang Malaysia. Bukan dia tak ada duit, bukan dia tak ada kelebihan dekat Malaysia ni, dia ada populariti. Pergi Turki, dia jadi asing. Satu benda saya belajar dengan Imam Muda Ashraf. Dia kata apa? Aku tak nak, aku selesa, aku duduk diam, menyebabkan aku tak berubah menjadi lebih baik. Bererti apa adik-adik? Walaupun dah habis SPM nanti, jangan ikut perangai manusia yang habis SPM, lempar baju, lempar buku, tendang pintu sekolah, buat video TikTok entah apa-apa. Faham? Kamu tahu bahawa ia bukan pengakhiran, cuma berhenti seketika. Faham? Baik, usaha. Ada berapa hari lagi? Abang kita kata 7 hari, 10 hari. Teruskan berusaha. Faham? Yang kedua, jangan lupa tawakal. Minta maaf, tawakal dengan usaha tu poin pertama. Tawakal dan usaha. Tawakal dan usaha ibarat apa? Sayap. Yang kedua. Dik, saya nak minta kamu semua, tak kiralah mak ayah kamu baik ataupun tidak, tak kiralah mak ayah kamu soleh ataupun tidak, dengar ikut saya. Dengar cakap saya. Saya tak kira mak ayah kamu ni orang solat ataupun tidak, balik ni minta restu dia. Saya tahu ada orang kata, mak ayah saya tak datang pun malam ni ustaz. Saya tahu tak semua orang beruntung ada mak ayah yang baik. Saya tahu. Kawan saya dekat sekolah agama, terkejut kami bila datang report card, mak dia tak pakai tudung. Mak dia pakai tudung. Saya tahu kamu semua ada ataupun ada daripada kalangan kita yang tak dikurniakan mak ayah yang kita rasa tak wajar untuk kita hormat. Tak wajar untuk kita rasa bahawa aku patut baik dengan dia. Contoh, sebab banyak sekolah saya pergi, ibu ayah, bila kita cerita pasal mak ayah, ada budak kata saya, ustaz, minta maaf ustaz, saya tak boleh hormat bapak saya sebab ayah saya bonza, kelab malam. Mak saya minta maaf ustaz, saya nak bagi tahu mak saya JRO. Dek, tak kisah apa pekerjaan mak ayah kamu, tak kisah status mak ayah kamu sekarang, kamu minta restu dia malam ni, minta dia doa. Kenapa? Zaman Nabi Musa AS, dalam Al-Walah ada cerita, Nabi Musa angkat tangan kepada Allah, ya Allah, tunjukkan aku siapa jiran aku dekat dalam syurga. Jiran dalam syurga. Saya tak tahu Melaka, tapi mesti ada kawasan elit dekat Melaka ni yang rumah juta-juta. Kat mana? Kalau Melaka? Kat mana? Tak tahu. Tapi kalau dekat KL, Hartamas. Itu kira mahal lah tu. Masuk kawasan tu, lain lah. Rumah 5 juta. Kalau kat Bangi ni, Bangi Golf Resort. Start kereta, depan ni rumah pemilik Siti Khadijah. Belakang ni rumah pemilik Jusa A. Dia macam tu. Kat Melaka kat mana? Batu berendam, kau agak-agak lah. Kat mana Teluk Mas?
Oh, nama Teluk Emas. Nama pun emas. Tak tahulah. Dek, kamu nak masuk rumah, beli rumah kawasan rumah elit, kamu juga mesti mempunyai cash yang banyak. Sebab apa? Kamu nak beli rumah mahal. Bukan sahaja ada duit. Kamu nak masuk rumah tu kadang-kadang ia memerlukan kamu ada privilege. Awak ni Datuk ke, Tan Sri ke? Ada. Kalau kat Johor tu, ada rakaman. Oh, ada rakaman. Tak nak sebut nama lah. Nama satu kawasan ni, saya bilang pergi. Sebab saya pergi ceramah kat rumah tu, kata, Ustaz, nak masuk dalam kawasan kami ni, walaupun dia ada duit, belum tentu kami terima. Wah. Bayangkan, Nabi Musa dalam syurga berjiran dengan orang ni. Masuk syurga tu dah luar biasa ni. Tapi jadi jiran Nabi Musa, lagi luar biasa, betul? Bayang dalam syurga ada gated area. Tak gurau lah mana ada. Tapi nak kata privilege lah. Jiran Nabi Musa. Nabi Musa jari. Pendekkan cerita, Nabi Musa sampai jumpa lelaki ni. Lelaki tak kenal Nabi Musa. Zaman tu tak ada Instagram. Ni Nabi Musa ke? Tak kenal. Lelaki ni buka pintu, dia kata, ada apa urusan kamu? Nabi Musa pada waktu itu kata, aku musafir, izinkan aku untuk berehat malam ni dekat rumah kau. Barang sehari dua aku penat. Lelaki ni pun tanpa curiga jemput masuk untuk dia jadi tuan rumah, dan Nabi Musa jadi tamu. Kenapa Nabi Musa jadi tamu? Dia nak tengok macam mana amalan, akhlak, ibadat orang yang dikatakan jiran Nabi Musa. Tapi di 2 hari, 3 hari duduk dekat rumah orang tu, dia tak nampak yang special. Tahap orang tu layak jadi musafir ataupun jadi tetamu dekat rumah seorang 3 hari je. Cikgu, kalau ada orang datang rumah kita 3 hari tu, sabarlah, layan yang terbaik. Layan yang terbaik. Kalau ada udang galah, bawa keluar udang galah. Keluar yang terbaik-baik. 3 hari je, hari keempat jangan keluar udang galah. Keluar galah. Belah. Lama sangat duduk rumah. Wow. Berapa hari? Nabi Musa duduk 3 hari tak nampak benda apa. Kamu akan tahu orang itu orang yang baik ataupun orang tak baik kalau kamu musafir dengan orang tu. Sebab tu Sayyidina Umar pernah cakap kepada seorang lelaki nak jadi saksi kepada kes Sayyidina Ali dengan seorang Yahudi. Nabi pula, Sayyidina Umar kata, siapa engkau kepada Yahudi ni? Kau kenal Yahudi ni? Kenal. Pernah kau musafir? Tak pernah. Kalau engkau tak pernah musafir dengan orang ini, maka tertolak penyaksian kau. Sebab apa? Sebab engkau tak kenal pun dia siapa. Ada 3 lah syarat penyaksian. Pendekkan cerita, kamu nak kawan kamu musafir. Dekat musafir tu kamu tahu dia ni pengotor ke pembersih. Kamu tahu dia ni jenis kentut senyap-senyap ke kentut kuat-kuat. Musafir. Sambung. Last. Nabi Musa tak tahu dia. Akhirnya Nabi Musa cakap direct dengan kawan ni. Bro, kenal Nabi Musa? Kenal. Ni ayat saya lah. Kenal Nabi Musa? Siapa tak kenal? Ni star famous. Aku Musa. Ish, lain lah. Muka kat poster lain. Muka datang lain. Tadi ada cikgu. Ustaz, dekat muka poster nampak muda, sini nampak tua. Biasalah cikgu, barang order, barang sampai. Sabarlah. Bukan, dekat poster tu gambar 10 tahun lepas. Baru masuk TV. Okay, sambung. Dek, laki tadi dengar dia Nabi Musa, nangis dia, peluk Nabi Musa. Wahai Nabiullah, kenapa kau tak bagi tahu awal? Aku malu ni. Tuan rumah aku buat ala kadar. Wahai Nabiullah, dia kelang kabut. Apa berlaku adik-adik? Nabi Musa kata, dak, kau jangan khawatir. Aku sebenarnya nak tahu je siapa aku punya jiran. Cuma maaf cakap. Aku tak nampak apa lagi kelebihan pada kau, tapi barangkali kelebihan tu Allah sembunyikan. Maka aku serah pada Allah sebab urusan syurga ni urusan Allah. Berkenalan lagi tu ahli qaryah ataupun ahli jiran, ahli rukun tetangga dalam syurga berkenalan. Maka Nabi Musa nak belah. Baru Nabi Musa perasan. Aku perasan 3 hari ni, waktu-waktu macam ni, waktu-waktu asar, lepas asar nak masuk maghrib ni, aku perasan kau akan masuk bilik, kau akan angkat kain. Memang kau mencuci baju waktu kain? Waktu kain pula, waktu petang ke? Mana ada orang cuci waktu petang, orang cuci waktu bila? Pagi. Dia kata, wahai Nabi Allah, Musa, sebenarnya aku duk ambil, dia bawa masuk dalam bilik, sebenarnya bukan kain yang banyak, tapi rupanya dia selimutkan ataupun dia kelubungkan 2 ekor babi ataupun khinzir yang berwarna hitam, bawa daripada bilik dia keluar pergi bilik air untuk dimandikan. Musa terkejut. Duk mandikan babi. Ni apa cerita ni? Apa kata lelaki tadi? Wahai Nabi Allah Musa, ketahuilah 2 ekor haiwan ini, khinzir ini, babi hitam ini adalah mak dan ayah aku yang Allah laknat di bumi sebab banyaknya dosa mereka, Allah tukar jadi babi.
Soalan, Ustaz, kenapa sekarang kita tak ada yang laknat Allah terus direct? Sebab Nabi Muhammad doa. Panjanglah cerita Nabi Muhammad doa, Ya Allah, jangan kau hari ini hukum directly kepada umat aku. Maka Allah makbulkan. Pendekkan cerita, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Nuh, umat masalah, umat teruk, direct bayar cash. Sebab tu zaman LGBT, terbalik. Betul? Patah balik cerita. Di Nabi Musa hari ini nampak seorang lelaki yang tetap berbakti kepada ibu ayah walaupun ibu ayah dia terlaknat. Apa maksudnya, dik? Saya tak peduli mak ayah kamu orang soleh ataupun tidak. Sebab kesolehan mereka, amalan mereka, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi kamu menjadi anak yang baik kepada mereka, itu urusan kamu dengan ibu ayah kamu. Faham? Faham tak faham? Dia orang tak baik, peduli. Ayah saya penagih dada, Ustaz. Selagi mana, kita bagi tahu ni, selagi mana adik-adik perempuan, ayah kamu yang penagih dada tu ke yang jahat tu, dia tak buat benda buruk pada kamu. Faham benda buruk? Tak maaf saya sebut dalam masjid mulia. Mencemar kehormatan, buat benda pelik-pelik, selagi itu berlaku baiklah. Selagi itu berlaku baik. Tapi bukanlah maksud saya kamu nak kena sampai buat benda yang memudaratkan. Faham? Adik lelaki, selagi mana mak kamu tu, mak kamu, maka berlaku baik. Minta doa dia balik malam ni. Minta restu dia. Faham? Sebab reda Allah bergantung kepada walidain. Reda ibu dan ayah. Minta reda. Minta reda. Doa mak, doakan saya mak. Saya dik sampai sekarang, umur saya rahsia lah. Saya kalau ada apa-apa urusan yang sedikit luar biasa, saya akan cakap pada mak saya, Mama, doakan Mama, percayalah adik. Dengan nama Allah saya sumpah, banyak urusan saya yang selesai atas berkat doa ibu saya. Sebab itu saya risau. Satu hari nanti saya ni orang take for granted. Saya tak tahu satu hari nanti bila mak ayah saya meninggal, saya pastilah orang yang paling rugi. Sebab apa? Telah hilang satu pintu doa yang cukup makbul, yakni doa mak saya. Dr. Kamilin Jamilin ucap benda yang sama ketika PhD dia USIM. Nanti cikgu yang WhatsApp saya, ada cikgu WhatsApp, nanti saya bagi video. Kamu dengar apa kata Dr. Kamilin Jamilin? Tentang apa? Bagaimana dia tak resah, bagaimana dia tak risau tentang perjalanan PhD dia. Sebab apa? Dia tahu ada mak dia yang mendoakan dia. Kamu dapat tak mak kamu doa? Kalau belum, dapatkan malam ni. Ustaz, dah kot. Jangan dah kot. Minta mak doa sekarang. Mak doa, mak doa. Mak angkat tangan, mak angkat tangan, mak. Mak tak nanti doa lah, mak. Alah, nak doa pula. Mak nak kena pakai telekung. Tak ya, doa je, mak. Sebab aurat ke mak kamu punya tudung? Tudung pula. Rambut pada kamu? Tak suruh mama doa. Doa macam ni. Ajar. Mama doa macam ni, Mama. Doa bagi nama ihsan. Ya Allah, bagi nama ihsan. Lepas tu. Tak apa. Adakah doa yang makbul tu dengan bahasa Arab, dengan mendayu-dayu? Ya, barangkali lebih dekat dengan Allah. Tapi ni doa yang luar biasa. Saya jumpa ramai ulama, saya jumpa ramai waliullah. Bila kata Syekh doa kan, aku doakan, tapi kau jangan lupa minta doa pada wali kat rumah kau. Hai, ada wali kat rumah aku? Mak kau. Faham? Ni datang lelaki jumpa Nabi, Ya Rasulullah, aku nak pergi berjihad. Nabi kata, kau ada mak kat rumah? Ada. Balik rumah tak pergi jihad. Buat baik pada mak kau. Apa maksudnya? Buat baik pada mak level jihad. Ini kita sikit-sikit Kan dalam Quran sebut jangan berkata betul. Kata guru saya Syekh Usamah kata apa, cikgu? Sebenarnya kata tu untuk orang Arab. Orang Melayu mana kata Ada ke kamu gaduh dengan mak kamu? Adalah, kau dah sampai level tinggi. Kita gaduh dengan mak. Abang, nama apa bang? Nama apa? Hasbi, tolong mama ni. Dia tak marah je. Syekh Usamah kata, itulah untuk orang Melayu. Faham? Tetangga tu tak boleh. Allah tak kata jangan kamu ataupun kamu jangan kepada mak kamu yang baik. Tak. Allah kata pada mak. Mak is mak, ibu is ibu, mama is mama. Walaupun kamu pakai mama, ummi yang lebih Islamik. Tak kisahlah adik, yang penting dia tetap mak. Maka apa? Doa dia makbul. Faham? Ustaz, mak je kan, ayah tak? Ayah juga. Ni ayah kesian ni, ayah banyak tersisih kan. Minta maaf kesian. Orang Melayu ni dia mak dia sedih. Kalau kita buat motivasi sikit
Ustaz buat yang operasi yang tutup lampu tu Ustaz, yang muhasabah tu. Oh, muhasabah. Pernah. Tutup lampu menangis-nangis kan. Kalau saya mula dengan ayah, orang tak menangis. Bayangkan kamu pulang rumah kamu, ayah kamu meninggal. Dia macam, ayah meninggal Dia kurang sikit. Tapi mak menangis. Kita lupa adik-adik, ayah juga adalah doa yang ada doa makbul. Minta ayah. Berapa ramai yang betul-betul berani, ya, doa ayah. Ayah kita lagi-lagi Melaka kan, nampak kehawawan dia kan. Garang, gedebet, cengih, minta dia doa. Ya doa nanti. Ya ustaz kata doa sekarang ya. Iya. Ya doa ya, belah. Faham? Yang kedua minta doa maaf. Yang ketiga adik-adik yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak minta untuk kamu amalkan satu zikir ni. Zikir ni adik-adik guru saya nasihatkan kepada saya untuk amalkan. Guru saya itu siapa? Datuk Dr. Haji Fadilah Kamsah. Ini zikir para awliya, para ulama. Saya sebut Dr. Fadilah Kamsah ni ulama lah. Dia ni orang alim. Kami bila nak naik stage masa PU tu takut. Masa program PU lah takut. Kan? Takut lah. Biasa lah takut. Takut tu sifat manusia. Maka Datuk Dr. Fadilah Kamsah amalkan, dia kata, Mat, ni saya wasiat pada kamu. Saya pun dulu satu orang yang susah nak bercakap depan orang. Datuk Fadilah Kamsah kata, saya dapat amalan ni daripada almarhum Tuan Guru Harundin. Ni saya wasiat pada kamu semua buat amalan ni. Setiap kali nak naik pentas, baca Ya Latif 100 kali. Faham? Boleh? Ustaz nak lebih kurang, ikut kamulah. Baca Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, wahai Allah yang maha baik. Maksud dia Ya Latif. Wahai Allah yang menyantuni, wahai Allah yang baik, berlaku baiklah padaku Ya Latif, Ya Latif. Buatlah kebaikan padaku, jadikanlah jawapan aku kebaikan, jadilah rizak aku kebaikan. Maksudnya bukan cakap, masa sebut Ya Latif tu kata Latif. Ya Latif, Ya Allah, kau tahu Ya Allah, aku ni benak Ya Allah. Ya Latif, Ya Allah. Faham? Faham? Sambil jawab exam tu, buat apa? Menyanyi. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Allah, tak dapat jawapan. Ya Latif. Sebut Ya Latif. Simple tak? Simple tak? Simple. Cuba amalkan. Berapa benda saya wasiat hari ini? Yang pertama, usaha itu. Usaha dan tawakal itu adalah sayap. Yang kedua, minta berkat mak ayah. Yang ketiga, bonus. Yang keempat dan terakhir, sebab kamu semua fokus. Dah minta restu dengan cikgu belum? Belum? Esok? Yang esok. Malam ni minta terus. Yang sempat lah. Jangan pula kau tarik cikgu. Mana cikgu? Esok kan, esok ada majlis kan? Ambil berkat solat, ambil berkat masjid, ambil berkat ceramah. Minta restu. Dik, izinkan saya cerita terakhir. Ni cerita betul. Cerita betul tau. Takkan muka macam ni menipu kot. Saya merupakan PU yang tak ada kes polis. Faham? Cikgu gelak. Saya satu-satunya PU yang masih bertahan. Alhamdulillah. Moga Allah kurniakan istiqamah. Saya nak cerita betul ni. Saya ambil chemistry dulu zaman sekolah. Ambil chemistry. Kami ni hidup zaman, tanya cikgu-cikgu lah, zaman boleh ambil subjek banyak. Sebab tu ada Dr. Malina 21A. Tak termasuk ke akal 21A. Korang semua dah dikurangkan, dah tak payah ambil banyak-banyak. Sebab apa? Nak bagi korang fokus. Pendekkan cerita, saya ambil kimia. Satu hari tu kelas kimia, ni ada rakaman boleh tanya. Nama cikgu ni, Cikgu Farahanim. Puan Farahanim. Sekarang ada PhD, dia sama belajar, kemudian duduk di Universiti Malaysia Kelantan. Dr. Farahanim. Dr. Farahanim baru keluar daripada UPSI. Jadi dia macam, masa tu kita orang ni kira kelas dia yang second batch lah. Dia baru je cikgu, jadi dia emosi masih relax. Dia tak lagi, dia macam Dan cerita ni untuk fahamkan kamu berkat tak berkat guru ni lah macam. Masuk kelas, saya KL cikgu, IC 14. Nama sekolah dirahsiakan. Nanti Google tahulah. Saya masuk kelas. Kami ni zaman di mana tanya cikgu, pernah dulu zaman-zaman tu perbincangan. Sekolah boleh tak boleh bawa handphone. Ingat tak dulu? Jadi masa tu pernah satu ketika kementerian bagi autonomi, sekolah boleh putuskan nak pegang handphone ataupun tidak. Cikgu lama tahulah. Jadi ada pada waktu tu kawan kami yang bawa handphone. Dia termain handphone dalam ustaz, bila ustaz cakap handphone, ustaz umur berapa? Rahsia. Kami masa tu pakai BlackBerry, saya zaman-zaman BlackBerry.
Dia main handphone. Lepas tu, Cikgu Farhan ni mengamuk. Simpan gadget sebelum saya rampas. Oh, okey, sorry cikgu, sorry. Dia pun tak main handphone, tapi dia main kacau kawan pula. Dia kacau kawan siapa? Saya, sebelah dia. Saya dah lah cerdik. Dia kacau, alah, kau kan pandai. Tak payahlah study, man. Alah. Dan terus terang cakap, cikgu kami ni diuji oleh Allah pada waktu itu, dia kurang sikit bab penyampaian. Dan kami pula, pelajar-pelajar KL, kebiasaannya mak ayah hantar tuition. Bila kami hantar tuition, malam tu kami belajar dekat tuition, pusat tuition, cikgu-cikgu GC, guru cemerlang, cikgu-cikgu yang dapat award, cikgu-cikgu yang macam cikgu Z kan, yang jenis happy go lucky, kadang-kadang terbawa-bawa. Best lah ya, belajar tuition lagi daripada belajar sekolah. Belajar tuition sejam tapi faham, belajar sekolah berapa jam tak faham. Dia terbawa. Faham? Jadi kawan saya ni memang masuk tuition, pusat tuition tu pun ada lagi sampai sekarang. Saya tak nak sebutlah nama tuition tu. Dan dia ni rasa bahawa tak belajar sekolah lah, tuition belajar lagi senang faham. Jadi dia kacau saya. Saya tak pergi tuition. Mak ayah saya tak berkemampuan. B40. Alhamdulillah sekarang T20. Kau ada? Saya tak boleh pakai handphone murah-murah, gatal tangan. iPhone mesti 14. Maksudnya apa? Boleh ubah dik nasib keluarga dik dengan pelajaran. Sambung cerita. Metode last. Cikgu Farhan ni nampak kawan kami tu yang duduk usir saya tu, dia ngamuk tau. Dia ambil kalkulator yang 570 kan? Yang mahal lah. Dia ambil dia baling kat kawan saya tu. Dia tak boleh salah kan Cikgu Farhan ni. Dia baru, lepas tu budak pula pelangai. Faham lah? Saya pun sokong Cikgu Farhan ni baling. Biar hilang benak dia sikit ya. Masalah baling, tak kena kawan saya, kena saya. Saya terkejut. Dia cerita betul. Tanya Cikgu Farhan ni. Lepas tu saya macam, kenapa ni? Lepas tu cikgu kata, Rahmat, saya minta maaf Rahmat. Ni cerita betul. Dia makilah, marah kawan saya tu. Awak ni, kawan saya boleh menjawab. Ni memang kurang ajar kawan saya. Alah cikgu tak payah cakap lah bab berkat. Cikgu tak payah cakap lah bab redha tak redha. Tak apa, saya belajar tempat lain. Kurang ajar. Saya pun marah. Saya marah, kata cikgu, apa ni? Waktu cikgu Hanim kata, keluar. Dia keluar pula tu. Oh, dia keluar, budak KL. Budak Melaka bagus kan? Saya tengok muka pun tahu bercahaya. Last. Dek, kamu tahu berlaku dek? SPM kami alhamdulillah keluar result. Kawan saya, Cikgu Farhan yang mengajar kimia ada C. Kimia ada C. Disebabkan kimia ada C, tapi yang lain A. Fizik A, biologi A, hadis A. Belaka. Kimia ada C. Disebabkan satu C, dia tak boleh apply luar negara. Dia tak boleh apply diploma yang gempak-gempak. Dia tak boleh apply asasi UM, PASUM. Dia tak boleh apply asasi UKM. Sebab apa? Mesti dia nak the cream of the cream. Tapi sebab satu C, slack. Maka dia pilih untuk masuk matrikulasi. Kenapa? Sebab matrikulasi terima pelajar C, masuk program 1 tahun, PhD, untuk fast track untuk masuk university degree. Faham? Tapi di matrikulasi dia cerita dengan saya, dia boleh dapat semua A kecuali kimia. Kimia ada B. Tapi still okay. B plus maksudnya pointer dalam 3.5, 3.6, still okay. Pointer, kamu faham kan pointer? 3.6, 3.5, still okay. Tapi tak dapat full flat lah. Dia tak boleh ambil perubatan, dia tak boleh ambil. Akhirnya disebabkan tu dia dapat juga UKM, tapi dapat UKM dalam kos yang tak sangat kritikal. Dapat kimia pure, kelas kimia dia dapat. Saya tak tahu kenapa walaupun B dapat kimia. Tak tahulah macam mana sistem UPU. Last but not least, tapi dia dapat kos bukan kimia bukan kimia pure, chemical industrial, industrial chemical. Pendek kan cerita dia last. Bila saya kata pendek cerita panjang tak? Panjang lagi ya. Saya jumpa dia masa tu kami sama-sama tahun 2. Saya tak dapat pergi luar negara. Bukan sebab tak bijak, saya result okey. Mak saya tak kasih pergi luar negara. Mak saya risau saya kena bully. Sebab muka saya budak kena bully ya. Saya okey. Kenapa tak okey? Dia percayalah apa kata mak tu ada hikmah. Disebabkan mak saya tak bagi saya pergi luar negara, alhamdulillah saya jadi PU. Kalau saya kat luar negara, saya tak pergi audition PU. Nampak? Faham? Ada hikmah. Percaya dengan maknya ada hikmah. Sambung balik cerita. Saya jumpa dia tahun 2 sebab saya kat Malaysia juga. Saya pun masih dah jadi PU. Bila saya sembang dengan kawan saya ada sikit respect ah.
usia sama tapi kau dah jadi somebody. Jadi saya berani cakap satu benda yang lama saya nak bercakap dengan dia. Bro, kau pernah terfikir tak nak minta maaf dengan Cikgu Hanim? Kau pernah terfikir tak nak pergi minta maaf dengan Cikgu Hanim? Asal pula? Kau tak fikir ke result kau ni ada problem bab kimia je mungkin Cikgu Hanim? Kau ni overthinking lah. Okay, macam ni lah bro. Kau tak payah risau. Apa kata kita pergi trip pergi Kelantan? Nanti kamu dah masuk universiti, kamu nak pergi jalan kan? Kita sewa satu kereta, tak bukan sewa, saya memang ada kereta saya masa tu. Dah jadi famous kan, mesti ada kereta sendiri. Saya kata jom kita jalan-jalan pusing Kelantan, makan Cik Mac molek, makan jala emas, sampai pergi tempat orang makan kerabu, okey tak tu? Sambil-sambil tu kita ziarah cikgu-cikgu kita. Boleh lah. Lepas tu kalau kau rasa nak minta maaf, nanti aku fikir, dia malah. Apa berlaku cikgu tuan-tuan? Cikgu kami ni belajar kat UMK masa tu tengah PhD. Saya sampai-sampai, Cikgu Hanim kata apa? Ramai, dia pun dah agak berusia masa tu. Tanpa dia sedar, dia pukul saya ni. Masuk TV lah, kata. Jadi dia spontan. Allah minta maaf, pukul ustaz, dia kata. Tapi cikgu saya, kat mana pun dia cikgu saya. Ahmad Tahniah Rahmat, sejak pada sekolah lagi semua cakap kamu bagus. Ya ke cikgu? Ya. Kamu tahu kami dalam bilik guru tu membawang. Kamu nak tahu siapa kamu tanya cikgu kamu. Cikgu, dekat dalam bilik guru tu duk bincang pasal saya tak? Dek, betul dalam bilik guru cikgu cakap, baguslah Rahmat gini-gini. Betul lah, betul cakap cikgu, bagus. Rahmat, ni Fulan bin Fulan, ni Fulan. Ini siapa cikgu? Ini siapa Lepas tu saya tak nak suasana tegang. Tak nak kawan sini melantun. Tak kena kau balik ke kereta kan. Tak nak, suasana tak nak tegang. Saya pun, cikgu ni, siapa nama dia? Contoh Hasbi Contoh, Hasbi budak baik. Ni Hasbi cikgu. Hasbi yang mana? Alah cikgu, peristiwa kalkulator jadi helikopter. Gelak cikgu. Okey lah, okey. Okey macam tu je. Habiskan cerita ni dek, pendekkan cerita terakhir. Cikgu ajak kami makan dekat rumah dia kat Pasir Mah. Sambil-sambil makan tu, saya cakap, cikgu, saya cakap bagi pihak kawan saya lah. Sebenarnya dia nak minta maaf dengan cikgu. Dulu kan dia pernah kasari cikgu. Oh ya ke? Kenapa tak cakap sendiri? Lepas tu kawan saya Hasbi ni cakap, cikgu saya minta maaf cikgu. Tak apalah, benda lama. Tak apa. Tapi cikgu memang nak dengar permohonan maaf pada mulut kamu. Sebab kamu tahu tak, kes kamu ni jadi isu besar sekolah. Macam-macam lah, cikgu nak kena jawab lah macam-macam. Tak apalah, cikgu doa kamu semua berjaya sebab kamu semua ingat cikgu sampai sekarang. Di tahun 3, 2 sem pertama, sem kedua, tahun 3, maksudnya 1, 2, 3, 4, sem 5, sem 6, semua result kawan saya tu dah mula jadi A balik kimia dia. Kami percaya pada waktu tu barangkali Allah masih lagi nak ajar dia tentang bahawa ada namanya keberkatan guru. Faham? Apa kata Sayyidina Ali, barang siapa yang mengajarku satu huruf, aku adalah hamba untuk dirinya. Bukan maksud saya cikgu boleh cakap, okey, hamba-hambaku sekalian. Cuci kereta cikgu bukan. Maksudnya sifat kita dengan guru kita. Minta berestu mereka, boleh? Kalau ada kes kamu dengan mana cikgu, minta maaf, rendahkan hati. Tidak aib seorang itu rendah hati. Faham? Wallahu alam, minta maaf atas kelebihan. Tangan. Saya tengok ramai dah pandang atas tu dah 9.20. Tapi ceramah best tak? Best, alhamdulillah. Best tak guna, yang penting amalkan. Faham? Kita ulang. Yang pertama, usaha dan tawakal itu adalah. Yang kedua, balik ni cari apa? Restu mak ayah. Yang ketiga, amalan apa? Ya Latif. Yang keempat, jumpa cikgu kat sini ada. Esok pun ada hari. Minta berestu, minta sungguh-sungguh cikgu, saya minta maaf. Jauh lubuk hati saya, okey? Saya minta maaf atas kekurangan dalam kelancangan saya dalam ceramah. Minta banyak maaf, banyak tasul. Saya sebenarnya tengah ada ulcer dan juga tengah tumbuh gigi wisdom, gigi bongsu. Jadi tak boleh nak cakap sangat. Jadi insya-Allah jumpa lagi. Kalau tak jumpa di dunia, jumpa di syurga. Amin. Kalau tak jumpa di dunia, jumpa bersama Nabi di Telaga Kausar. Amin. Terima kasih kepada pihak PIBG, pihak ADUN dan juga pihak masjid. Ini kali kedua tak silap saya di masjid ini. InsyaAllah berjumpa lagi. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.